pertama insya-Allah dalam pertemuan kita hari ini, ya, rancangan Tahsinul Ibadah, insya-Allah pengajian kitab Matan Zubat karangan Syekh Ibn Ruslan yang akan disampaikan oleh tetamu kita tidak lain tidak bukan pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Ahmad Fazli Ayamani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khair faluka ya Ustaz. Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk hari ini kita berkongsi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Saya fikir kita masih lagi insya-Allah Ustaz akan mengupas masih lagi berkaitan dengan perkara tauhid Ustaz, ya? Ya, saya. InsyaAllah. Dan sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita mengambil segala ruang yang ada, masa yang diberi untuk kita mencari sesuatu yang akan memberikan faedah dan pulangan yang tak terhingga, iaitu mencari ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita tahu bahawa Nabi-Nabi, Rasul-Rasul telah pun berakhir dengan baginda Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Apa yang berlaku ialah ulama-ulama mereka telah mengambil tugasan sebagai pewaris Nabi-Nabi. Dan Nabi-Nabi ini tidak mewariskan harta, tidak dinar dan tidak pun dirham. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ambil ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi, maka mereka telah mengambil suatu yang mencukupi bagi mereka. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang ambil peninggalan ataupun apa yang dipusakakan oleh Nabi-Nabi ini, iaitu ilmu, maka dia telah mengambil suatu yang mencukupkan. Bayangkanlah kalau hidup kita dengan ilmu, kita akan dapat melaksanakan apa saja yang Allah suruh, dan kita dapat tinggalkan apa saja yang Allah tegah. Kerana inilah manfaat ilmu. Mudah-mudahan segala ruang yang ada, apa yang disediakan dan dihidangkan terutama melalui IKIM ini, maka kita boleh dapat jadikan sebab untuk kita menambahkan ilmu sambil kita memandu. Kadang-kadang kita ingat menuntut ilmu ni di madrasah, di masjid, rupanya dalam kereta pun boleh dapat. Terbuka sambil kita mandu, jalan jam, terdengar ilmu, kita boleh amal dan kita boleh sampaikan. Walaupun tidak secara langsung dalam majlis, tetapi faedah tu tetap ada. Tak banyak, sikit pun tetap ada faedah dia. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, satu perkara yang saya akan ingatkan juga ialah kita sedang masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan, kebesaran, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang besar, kelahiran baginda berlaku dan menjadi satu sambutan umat Islam di seluruh dunia. Tak kira di dunia Arab ataupun di dunia kita ajam ini, kita akan adakan perayaan dan sambutan memperingati kelahiran baginda. Jadi perkara ini sebenarnya memang secocok, serelevannya bagi umat untuk memperkatakan tentang kelahiran baginda. Walaupun di sana ada orang pertikaikan, dia kata baginda tak pernah adakan perayaan. Tapi kita perlu faham, baginda dah buka satu laluan untuk perayaan. Bukan tak ada, baginda dah buka. Baginda dah kata, bila mana baginda berpuasa pada hari Isnin, baginda beritahu itulah hari saya dilahirkan. Mana satu amalan yang telah dibuka, tak kira apa cara pun, asalkan menjadikan hari itu sebagai satu sambutan. Jadi saya masih hairan mereka-mereka yang mempertikaikan hari kebesaran ini. Dia kata tak perlu nak diadakan, tak perlu, sahabat tak adakan, jadi mereka pertikaikan. Sedangkan kalau kita tengok di sana, tak pula dipertikaikan hari ibu, hari bapa, hari guru, tak dipertikaikan. Padahal kalau nak tengok siapa bapa kepada bapa roh kita, ialah Rasulullah SAW.
Siapakah guru daripada segala guru kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kenapa masih menjadi masalah dalam masyarakat? Masih lagi cuba nak memutar belit masalah ini dalam masyarakat, mengatakan ini tak, Nabi tak pernah adakan, ini tak pernah diadakan oleh orang-orang awal, sahabat dan sebagainya. Jadi kita janganlah cuba nak memperbodohkan masyarakat. Masyarakat Melayu ni dah lama mengadakan sambutan-sambutan seperti ini. Banyak benda yang ada dalam masyarakat sebenarnya suatu yang boleh kita langsungkan, teruskan, kerana dia tidak membawa kepada sesuatu kepincangan, bahkan membawa kepada satu kesatuan. Apa pun program kalau kita tengok seperti talqin, tahlil, bila ada kematian kita berhimpun di rumah, kita buatkan majlis, walaupun di sana ada makan minum yang disediakan, itu adalah sumbangan daripada keluarga. Dia tak ambil duit mayat untuk buatkan kenduri. Jadi ada satu amalan yang ditinggalkan, yang ditinggalkan oleh datuk nenek kita, yang menjadi amalan masyarakat, yang tak perlu kita nak rasa kata ini tak betul. Ada mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahawa bacaan orang yang hidup tak sampai pada orang yang mati. Mana ini dinukilkan? Perkataan ini datang daripada mana? Kalau kata dia orang kata dalam sejauh mana kepenguasaan yang mereka ada? Mereka tak ada sanad dengan jadi itu semua satu perkara yang kosong. Sedangkan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarangnya, dia menakalkan pendapat Imam Syafi'i dalam satu jarak yang jauh, tanpa sanad-sanad yang ada. Dia terus beritahu, Imam Syafi'i beritahu, mengatakan bahawa sunat dibacakan Al-Quran sekali khatam kepada orang dah meninggal. Orang dah meninggal, dah mati, kita nak baca buat apa lagi? Tapi Imam Syafi'i kata sunat. Siapa kata? Imam Syafi'i. Siapa nakal? Imam Nawawi. Ini dah cukup menjadi hujah untuk amalan kita hari ini. Yang kita buat sebenarnya tidak lari daripada landasan yang sebenarnya. Jadi mereka yang cuba nak memutar belit dengan berbagai-bagai bentuk pandangan ini, sebenarnya tidak ada lain melainkan dengan tujuan untuk menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Sebab itu kita nak masyarakat berwaspada dengan kumpulan-kumpulan ini. Jangan mudah terpengaruh, walaupun mereka atas landasan PhD-nya, doktornya ataupun apa pun latar belakang, selagi mereka ni tidak bekerja, tidak membawa kepada sesuatu yang telah ada dalam masyarakat yang elok dan cantik. Lebih-lebih lagi saya suka mengatakan masyarakat Melayu ni adalah masyarakat yang Allah, satu umat yang Allah pilih untuk diberikan Islam. Jadi kita kena ingat, ini bukan sebarangan bangsa yang ada di bumi ini, melainkan ada satu kebaikan yang Allah nak. Taib, sidang pendengar yang dimuliakan, itu sedikit lontaran saya mengenai dengan musim yang sedang kita lalui ini, musim Maulid. InsyaAllah program perayaan Maulid ini menjadi satu program di semua peringkat, daripada peringkat atasan, peringkat negara, kebangsaan, sampai ke peringkat bawah, sampai di kampung-kampung, sampai di taman-taman, sampai di pusat-pusat pusat-pusat perniagaan, di semua peringkat. Saya ingat bukan hanya ceramah, ada satu majlis saya hadir, dia punya sambutan Maulid dihiasi dengan pertandingan mewarna bagi kanak-kanak. Pertandingan azan bagi kanak-kanak, itu juga satu sambutan. Kerana kanak-kanak ni kalau kita bagi dia ceramah 3-4 jam pun dia tak masuk. Silap-silap kita kena dengar cakap dia, kerana dia bising, dia geyuh rendah. Jadi kita buatkan satu program, suruh dia melukis, suruh dia mewarnakan. Ada pula lagi peringkat atas sikit, sesuruh dia azan. Ini juga sambutan untuk memeriahkan hari keputeraan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita babitkan semua. Jadi ada kadang-kadang dia adakan sukanika lagi untuk satu-satu program yang mempunyai maksud yang sama. Cuma bila yang dewasa, maka dia adakanlah penerangan, ceramah, forum dan sebagainya. Itu semua tak lari daripada maksud yang baik. Kita kata mencongkel bakat-bakat daripada anak-anak dalam penulisannya, dalam pewarnaannya, dalam azannya, pembacaan Qurannya dan sebagainya. Itu benda yang tidak sekali-kali bercelangah dan tidak bertentangan. Satu langkah yang diambil oleh masyarakat seeloknya. Kita buat Maulid ni daripada pagi sampai malam, dengan adanya gotong royong, masak dan sebagainya.
Tambah pula bila kita tahu hari ni masyarakat kita, bila dengar kata ada nak buat jamuan makan, maka ada orang datang, saya nak bagi kambing, saya nak bagi itu, saya nak tajam minum, saya, subhanallah, ada orang tak henti nak membuat kebajikan bila adanya program-program seperti ini. Maka ini kita nampak suatu yang mencantikkan suasana, satu yang membuatkan hubungan kita mesra, baik dan akrab dalam masyarakat. Apa lagi kita nak? Kita nak orang bergaduh, nak orang bersengketa, atau nak orang berbaik-baik? Carilah, gunalah otak. Jangan kita buat sesuatu yang mana mendatangkan suatu keburukan kepada masyarakat umat Islam kita, khususnya di Malaysia. Sedang pendengar yang dimuliakan, pada hari ini saya nak sambung dalam muzakarah yang lepas. Kita tengok apa yang kita baca pada minggu lepas. Pengarang kitab mengatakan, yusibu man ata'ahu bifadlihi wa man yasha' aqabahu bi'adlihi yaghfiru ma yasha' ghairu syirki bihi khuludun nari duna syakki. Ini dua perenggan bait ataupun syair ni. Yang pertama dia kata, yusibu man ata'ahu, Allah memberikan pahala kepada mereka yang mentaatinya dengan satu anugerah, satu kelebihan. Makna Allah beri ini atas dasar kelebihan dan kekayaan, kemewahan Allah itu atas manusia buat ibadat. Maknanya dia bagi, bukan makna satu kewajipan dia bagi, tak. Kita tak boleh nak mewajibkan kepada Allah, kerana kita sendiri ni wujudnya kita pun kerana Allah. Kita ada tangan, kaki, mulut, mata, semua boleh hidup ni kerana Allah. Kalau kita buat amal banyak mana pun belum dapat bayar lagi. Jadi dalam masa yang sama kita beramal, dia bagi pahala. Apa nak kata? Ini satu kurniaan Allah. Ini yang bertentangan dengan satu kumpulan Mu'tazilah yang mengatakan satu kewajipan Allah. Kita kata tak, ini satu kurniaan Allah. Yang kedua, waman yasha' aqabahu bi'adlihi. Siapa yang Allah nak berikan dia azab, Allah bagi azab. Itu juga atas keadilan dia. Maknanya dia tak akan kata seorang itu akan terinaya, lanaya, betul, satu kezaliman, betul. Tak. Itu memang setimpal. Kerana kamu buat salah, kamu buat dosa, kamu buat maksiat, maka Allah bagilah atas keadilannya. Kalau kamu tak buat, dia tak bagi azab. Azab yang kita kadang-kala kita ni lupa. Sebenarnya ada satu hadis Nabi kata, innal abda la yahrumur rizqa bidzambin adznabahu. Sungguhnya manusia ini, dia akan menjadi orang yang termahrum daripada rezeki. Makna tak dapat rezeki, tak menjadi rezeki. Kalau dapat pun dia tak bawa berkat, tak cukup. Kadang-kadang dapat tak cukup, kadang-kadang dapat tak tahu, tak melekat. Jadi sebab apa? Antaranya adalah kerana dosa yang kita lakukan. Sebab itu kita kena fikir banyak. Kalau kita buat dosa, kita tengok rezeki ni dia tarik, rezeki ni tarik. Kadang-kadang dia tarik berbagai-bagai rezeki yang sepatut kita dapat, tak dapat sebab kita buat dosa. Tapi jangan pula kita kata tu orang yang buat maksiat setiap masa, minum selalu, zina lagi, apa semua, kaya bukan main, mewah bukan main. Itu lain. Itu rezeki bukan rezeki yang Allah bagi, betul. Itu tak ubah seperti umpan. Bila kita mancing, kita bagi umpan, dia makan. Sampai bila dia telan saja mata kail, kita sentap dia, masa tu baru dia tahu. Orang yang Allah beri kemewahan ni, dia dapat nikmat, dia buat maksiat, dia ingat Allah, lupa. Dia buat maksiat, dia sihat. Dia buat maksiat, dia kaya. Dia buat maksiat, dia dikenali, dia masyhur dan berbagai-bagai. Tak, itu semua umpan dia, sekejap dia. Bila mati dia, baru dia tahu sengsaranya. Sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan, Allah azab atas dasar keadilan dia. Ini yang kita dapat pada minggu lepas. Saya nak pergi pada minggu ini, iaitu kata pengarang kitab, yaghfiru ma yasha' ghaira syirki bihi khuludun nari duna syakki. Apa maknanya? Yaghfiru ma yasha', Allah akan mengampunkan apa yang dia nak. Makna dosa manusia ni, apa pun manusia buat dosa, Allah akan ampunkan. Kalaulah dia tak minta maaf, dia tak bertaubat, dia tak menangis, dia tak mengeluh, bila dia mati, Allah boleh ampunkan.
kecuali syirik. Syirik ni tak ada. Kalau katakan kesalahan dia bunuh lah, boleh tak Allah ampun? Kalau dia tak minta ampun, dia tak pernah minta ampun, dia mati dengan kesalahan membunuh manusia, katakan, maka kita kata Allah boleh ampunkan dia. Satu benda yang Allah akan ampunkan. Tetapi syirik satu kesalahan yang besar yang Allah tidak akan ampun. Selagi dia tak bertaubat atas kesalahan syirik, selama itu dia tak akan diampunkan. Kerana syirik ni kesalahan paling besar, maka hukuman juga paling besar, iaitu dikata di sini bihi khuludun nari duna syakki. Dengan syirik itulah manusia akan kekal dalam neraka dengan tanpa suatu yang meragukan, memang satu yang meyakinkan. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, bagi kita ialah Allah akan mengampunkan dosa. Jadi maknanya kesalahan yang bukan syirik akan dapat keampunan. Itu yang kita pegang dan kita faham. Kerana di sini dalam masalah ni ialah, pertama dia kata annahu ta'ala yaghfiru ma yasha'u minal ma'asi ghaira syirik. Allah akan mengampunkan apa yang dia nak daripada dosa kecuali kesalahan syirik. Syirik tak dimaafkan. Jadi apakah asas yang kita mengatakan bahawa dosa-dosa apa pun dimaafkan? Dosa-dosa apa pun yang manusia lakukan, apakah asas dan yang kita jadikan sebagai hujah kita? Yang mana dosa kalau bukan syirik besar melangit pun dapat keampunan. Kerana di sana ada satu ayat Allah sebut, di mana walaupun dosa itu dosa besar, Allah tak akan buatkan dia, kerana syirik ni dia mempunyai satu hukuman di mana dia akan kekal dalam neraka. Itu syirik. Mana kekal buat selama, itu kesalahan syirik. Kalau bukan syirik, dia akan dikeluarkan. Macam mana sekalipun, dia bunuh manusia, dia zina, dia minum, dia berbagai-bagai, semua masuk neraka. Tapi satu masa dikeluarkan. Kenapa? Kerana ada dalam diri dia yang tidak ada syirik. Maknanya bila tak ada syirik, ada iman. Kalau tak ada syirik, ada iman. Iman dengan syirik ni dua benda yang tidak boleh duduk sekali. Dia tak boleh duduk berkawan. Iman dengan syirik tak boleh. Kalau ternafi syirik, ada iman. Tapi iman kecil lah. Sebab apa? Sebab dia buat dosa. Kalau iman kuat, dia tak akan buat dosa. Ni buat dosa, semua jenis dosa dia buat, tapi dia ada iman. Sebab tidak ada syirik dalam hati dia. Maka satu masa dia akan dikeluarkan. Ini berdasarkan pada satu ayat yang Allah telah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata Allah, siapa yang beramal sebesar zarrah, mithqala zarrah, sebesar zarrah, khairan, satu kebaikan. Maknanya apa kebaikan yang sebesar zarrah itu? Iman dia. Iman yang halus, yang kecil. Zarrah ni ialah kita kalau nak sebut zarrah ialah semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam gelap yang hitam. Mana satu amalan yang kecil sekali yang ada dalam diri dia sebesar zarrah, iaitu iman dia kepada Allah. Maka amalan ini dia akan dapat lihat. Makna akan terbentuk suatu bentuk yang dia nampak. Apa itu? Itu adalah iman. Dan inilah yang disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah kebaikan, dia akan lihat. Maka kata ulama, bila nak diperlihatkan, apakah sebelum dia nak dihumbankan ke dalam neraka, dia akan lihat dulu kebaikan dia? Dah tentu tidak. Macam mana tengok kebaikan tapi masuk neraka? Itu tak mungkin. Tapi bila nak dilihatkan, maka kata ulama, setelah selesai dia melalui tempoh lama dia dalam neraka, bila sampai masa berakhir dia nak keluar dari neraka, di situ Allah tunjuk kebaikan yang ada, iman sebesar zarrah tadi, dia akan dikeluarkan daripada neraka dan ditempatkan ke dalam syurga. Jadi sidang pendengar yang mulia, itu satu hujah bahawa kesalahan-kesalahan dosa maksiat ini tidak membuatkan seorang itu jadi kufur. Sebaliknya, dia tetap boleh mendapat keampunan, tak akan kekal. Dia tak akan kekal dalam neraka. Satu hujah yang lain,
Allah SWT juga berfirman, Allah mengatakan wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin. Allah janji untuk orang beriman, laki-laki dan untuk perempuan, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi maknanya kalau dia buat dosa, buatlah kau banyak mana dosa pun, selagi kau tidak syirik, kau tetap akan masuk ke dalam syurga. Jadi jangan pula hari ni orang buat maksiat, dia kata saya akan buat neraka, yang penting akhir sekali saya akan masuk ke syurga. Soalannya, kita tahukah berapa lama dalam neraka? Sekejap pun kita tak mampu ni kan, dalam tempoh yang lama. Lebih baik kita elak daripada masuk neraka. Itu adalah pilihan yang lebih tepat. Satu ayat lagi Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah kata apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah bagi mereka itu syurga Firdaus sebagai tempat akhir, tempat singgah sana mereka. Mana ini ayat menunjukkan bahawa mereka ini akan dapat masuk syurga, tak kekal dalam neraka. Saya pergi lagi. Satu hadis yang minggu lepas saya dah sebut, saya ulang lagi, di mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, telah datang kepada saya Sayyidina Jibril, dan Jibril kata kepada saya, man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Kata Jibril, wahai Muhammad, siapa yang mati daripada kalangan umat engkau yang tidak dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu, pasti masuk syurga. Itu kata Jibril. Baginda cuba nak korek, nak tanya sampai ke tahap mana. Maka baginda kata, wa in zana wa in sarak, bagaimana sekiranya orang ini melakukan perbuatan zina dan dia melakukan perbuatan mencuri. Maka kata Jibril, wa in zana wa in sarak, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, mana tetap dia akan masuk ke syurga juga. Walaupun dia pernah melakukan perbuatan itu, sampai diulangnya 3 kali, Jibril ulang 3 kali, maknanya tetap dia akan dapat syurga juga. Nah, disebut 2 kesalahan, 2 dosa ni Nabi sebut. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kerana zina ni satu kesalahan yang mempunyai kaitan antara manusia dengan Allah. Mencuri ada satu kesalahan yang mempunyai kaitan antara manusia dengan manusia. Maka dua-dua itu Allah akan ampunkan sekiranya manusia itu masih ada dalam diri dia, walaupun sebesar zarah nilai imannya. Jadi ayat ini yang mana Allah sebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan bahawa dia disyirikkan. Dosa syirik dia tak ampun. Wa yaghfiru, dan Allah akan ampunkan ma duna dzalika liman yasha. Lain pada itu semua Allah ampun. Jadi ayat ini bila diturunkan, maknanya kalaulah dosa selain daripada syirik tak ada taubat, ada harapan keampunan. Tak akan kekal dalam neraka. Mana tak akan kekal, ada harapan akan keluar walaupun mati tanpa taubat. Dia mati tanpa taubat dan dia tidak syirik kepada Allah, keluar juga. Tapi kalau mati dengan dengan ada syirik, tak akan ada langsung. Melainkan kalaulah ada taubat, maka kedua-dua tu Allah ampun. Maka lebih awal lah syurga dia dengan diampunnya segala dosa dia, dan juga dia tak akan kekal dalam neraka dengan diampunkan daripada kesalahan syirik. Sidang pendengar yang dimuliakan, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi dengan sanad dia kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata, annahu qala ma fil Qur'ani arja ayatan indi min hadhil ayah. Kata Sayyidina Ali, tidak ada dalam Al-Quran suatu yang lebih tinggi pengharapan saya kepada Allah melainkan ayat ini. Apa dia? Iaitu bila Allah kata dia akan ampunkan segala dosa bukan syirik. Maknanya ini satu harapan besar. Manusia buat apa pun tetap akan diampunkan. Dan diriwayatkan lagi, ruwiya an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal,
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, kata dia, annahu qal kunna numsiku anil istighfar. Kami, bila satu orang buat dosa besar, kalau satu orang buat dosa, kami akan istighfarkan untuk dia. Mengistighfarkan untuk orang buat dosa ni satu benda yang dibolehkan. Kita dengar satu orang buat dosa, mati, kita pun doa, ya Allah ampunkanlah dia. Sebab itu kita sembahyang jenazah. Sebab walaupun dia tu satu orang mati dengan keadaan botol arak di tangan, mati dalam keadaan sedang buat maksiat, kita solat jenazah mintakan keampunan. Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kami minta ampun, tetapi atas satu-satu dosa yang kami rasa nak minta ampun buat apa dah, dia dah begitu besar sangat ni. Kesalahan contohnya dia bunuh orang, satu kesalahan besar, kita minta ampun pun tak guna. Tak guna, kata Abdullah bin Umar. Tapi bila Allah turunkan ayat ini, kami lancarkan balik istighfar. Bila Allah turunkan ayat ni, yang mana Allah kata dia akan ampun kalaupun dosa banyak mana yang bukan syirik. Jadi dengan ayat ini kami pun istighfar terus, tak kira lagi siapa dah. Kunna numsiku anil istighfar li ahlil kabairi hatta sami'na hadhil ayah. Kata Abdullah bin Umar, kami menahan diri tidak mengistighfarkan untuk orang yang buat dosa-dosa besar. Sebab apa? Sebab dosa besar kami ingat mungkin Allah tak akan ampun. Tapi bila Allah turunkan ayat ini, daripada sekarang ini dia kata, kalau kami dapat berita ada orang buat dosa besar, dia mati, kami akan mohonkan istighfar, kerana untuk orang itu tetap Allah akan maafkan dia. Jadi satu lagi hadis, baginda Rasulullah bersabda, inni akhartu syafaati li ahli al-kaba'ira min ummati. Kata baginda, saya sengaja menangguhkan syafaat saya, kerana Nabi tak guna syafaat untuk di dunia, untuk berikan satu-satu syafaat, tapi Nabi simpan syafaat ini untuk umat-umat dia yang buatkan dosa-dosa besar, pembunuh-pembunuh, pencuri-pencuri, penzina-penzina. Nabi kata, aku simpankan syafaat untuk mereka. Bukan makna nak galakkan kau buatlah dosa, tak, tapi makna satu sifat jiwa Nabi, kasih kepada umat, sehingga kan dia akan istighfar untuk orang yang buat dosa besar. Kalau begitulah jasa dia, maka satu benda yang sangat buruk kalau kita tak mengenal jasa manusia yang cukup besar jasa buat kita. Sedang pendengar yang dimuliakan, saya nak pergi lagi sikit apa yang kita kata tentang masalah dosa yang bukan syirik akan diampunkan. Kerana di sana ada satu kefahaman dipanggil kefahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mereka berpendapat bahawa orang yang buat dosa-dosa besar, orang yang buat dosa-dosa besar yang dikatakan fasik ini, mereka ini kedudukannya adalah mereka tak kekal dalam neraka dan mereka tak boleh masuk syurga, tapi mereka berada di tengah-tengah satu tempat yang mana mereka ni taklah kata kafir dan tidak pula dikatakan beriman. Tapi sebab apa mereka duduk tengah satu tempat yang mereka akan diazab, diseksa. Wa qalu bainal bil manzilati bainal manzilatain. Mereka kata dia duduk di tengah-tengah, syurga tidak, neraka tidak. Maksudnya syurga tak masuk sebab dia buat dosa besar, neraka tak kekal sebab dia ada iman, tapi dia duduk di satu tempat di tengah-tengah. Ini pendapat yang dibawa oleh Mu'tazilah. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, maka kita mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar tetap akan dapat keampunan. Maknanya harapan untuk dapat syurga itu tetap ada. Kerana inilah yang kita nak maksudkan di sini, ketinggian dan mahalnya harga nilai iman dalam diri manusia. Selagi ada iman dalam diri manusia, selama itu dia tetap akan menjadi ahli syurga, walaupun terpaksa melalui satu tempoh yang lama untuk dia berada di dalam neraka. Kita ada tiga hujah mengatakan bahawa seorang itu kalaupun dia buat dosa besar, dosa itu tidak membuatkan dia jadi kafir. Mana satu orang buat dosa, kalau dia bunuh orang, kafir tak? Tak kafir. Kalau satu orang berzina, kafir tak? Tak kafir. Satu orang mencuri, kafir tak? Tak kafir. Maknanya kalau tidak kufur, dia tetap akan masuk syurga. Tapi bila setelah melalui tempoh-tempoh ini,
Sebab itulah dalam kitab dikata ma marra min anna haqiqatal imani huwa at-tasdiqul qalbi. Hakikat iman suatu kepercayaan dalam hati, ada dalam diri dia. Fala yakhrujul mu'min an ittisafi bihi. Maka mukmin ini masih kekal bersifat dengan iman selagi dia tak buat benda-benda yang menafikan iman. Kalaupun dia buat dosa besar. Wa mujarradul iqdam 'alal kabair, dia buat dosa besar. Sebab apa buat dosa besar? Dorongan nafsu. Sebab apa? Sebab dia kaya, senang, segala-gala kelebihan, dia buat dosa. Jadi dosa-dosa besar ini kadang-kadang dia buat dosa dengan dia ingat tak apa, buat nanti taubat, maka itu semua tak membuatkan dia kufur. Kalau dia buat maksiat, dia niat nanti dia nak taubat, maka dia buat maksiat itu tidak mengkufurkan dia. Bila tak mengkufurkan dia, pastilah dia akan dapat masuk syurga. Itu satu dalil. Yang kedua ialah kerana Allah SWT berfirman, Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, dicatatkan ke atas kamu hukuman qisas. Qisas ni apa? Bunuh. Seorang bunuh A, bunuh B, maka B ini, keluarga B boleh minta mahkamah bunuh A sebab dia membunuh. Jadi ayat ini Allah kata wahai orang beriman. Makna orang yang membunuh ni masih lagi ada iman. Kalau tidak, kenapa Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman? Makna dia membunuh, takkan iman lagi, masih beriman. Dan ayat lain Allah kata ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Mesti dia buat salah, tidak nak buat taubat macam mana? Taubat nasuha, maknanya dia masih orang beriman. Satu lagi ayat Allah sebut wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, dan bahawasanya ada dua puak orang Islam yang saling bergaduh, berperang sampai bunuh-membunuh. Makna Allah sebut orang beriman. Orang beriman maknanya yang membunuh pun dikira beriman, yang dibunuh pun dikira beriman. Maknanya kita kata bahawa perbuatan membunuh tidak mengeluarkan seorang itu daripada Islam, masih Islam walaupun kesalahan dia membunuh. Dan akhir sekali ialah mengenai dengan ijma' umat. Semua umat bersetuju daripada zaman baginda sampai hari ini bahawa kita kena solat jenazah atas siapa saja yang mati dalam apa maksiat sekalipun, selagi mana kita tahu dia mati tadi atas segala perbuatan yang tidak syirik. Kita kena solat atas jenazah dia dan kita kena doa istighfar untuk dia, walaupun kita tahu dia ni mati di tempat judi, dia mati sedang berjudi, dia mati sedang berzina, dia mati sedang membunuh. Ini kesalahan besar. Bila kita dapati tanya, mati macam mana ni? Tadi botol arak di tangan, mulut berbuih dengan arak, mati. Kita nak solat tak jenazah dia? Solat. Dia buat dosa besar macam tu, kita kata dosa itu tidak mengeluarkan dia daripada syirik. Dia tidak mensyirikkan Allah. Makna dosa tetap dosa, tetapi dia tidak gugur iman dia, tidak luntur iman dia. Inilah yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah bahawa orang buat dosa tak dianggap sebagai syirik. Maknanya Allah boleh ampunkan. Itu maksud kita. Allah boleh ampun. Sesuatu hak bagi Allah. Kalau Allah nak ampunkan manusia yang buat dosa, bukan syirik, tanpa taubat. Dalam taubat tidak, buat dosa besar pula tapi bukan syirik, Allah boleh ampun. Jadi orang kata, macam mana ni? Bukankah Allah janji orang buat baik Allah janji syurga, orang buat maksiat Allah janji neraka? Ini Allah ampunkan. Macam mana janji Allah yang dia nak beri azab seksa, tiba-tiba Allah ampun? Orang buat kesalahan membunuh, macam kita dengar kisah Bani Israel, dia ni telah bunuh 99 orang. Bila dia pergi jumpa satu orang ahli abid, bila tanya boleh tak saya taubat, kata tak boleh, jadi 100. Kemudian bila tanya satu orang tu, kata awak kena pergi ke satu tempat jauh,
tiba-tiba dalam perjalanan dia mati, maka malaikat syurga, malaikat rahmat dengan malaikat azab datang berebut, dia diberi kepada malaikat rahmat. Jadi 100 orang dia bunuh, boleh dia dapat kepada syurga. Jadi maknanya seolah janji Allah kata nak azab macam mana. Maka di sinilah apa yang saya nak sebut di sini sebagai penutup. Kita kata, kita buat macam ni tuan-tuan sidang pendengar yang dimuliakan. Kita bagi janji satu orang, kalau awak lulus, saya bagi, kata anak lah, awak lulus, bapak bagi RM50. Tapi ingat, kalau awak gagal, bapak rotan. Jadi anak ni usaha, akhirnya tak juga lulus. Bila tak lulus, memang nak kena rotan ni. Tiba-tiba bapak tak rotan, bapak kata, bapak maafkan kamu. Maka apa sifat bapak di sini? Satu kemuliaan. Patut dia ambil tindakan, tapi mulianya bapak, dia tak jadikan geram dia maafkan. Macam orang lah, orang buat salah pada kita, patut kita buat salah balik lah. Dia bagi kereta kita rosak, kemikkan kereta kita, langgar, habis kemikkan dia. Kita kata, okeylah, saya maafkan awak. Dia apa dia tengok pada kita? Mulianya awak ni. Jadi kalau kita kata, okey, saya saman awak, rosakkan, mungkin boleh, dia takut. Tapi kalau kita maafkan dia, Allahu Akbar, itu kemuliaan. Kalau itu kemuliaan manusia, apa lagi Allah yang lebih mulia, maha mulia, dia ampunkan orang buat dosa. Jadi itu tidak menyalahi daripada apa yang dikatakan janji. Sebab itu disebut oleh ulama, dia kata di sini, dia kata, qala Abu Amrin, al-khalfu fil wa'id khabihun. Menyalahi janji baik, janji nak bagi duit tak bagi, janji nak bagi makan tak makan, itu satu perkara yang buruk. Wa fil wa'id, mengingkari janji kepada satu hukuman, janji nak tampar, nak pukul, nak rotan, tiba-tiba tak buat, maka itu satu kehormatan. Jadi Allah buatkan satu kehormatan, walaupun dia janji neraka, azab, seksa, tapi rahmat dia lebih, dia berikan keampunan. Sebab itu dalam satu syair ulama kata, wa in aw'atuhu aw wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi. Kata ulama, saya kalaupun saya janji buruk atau saya janji baik, maka saya boleh mengingkari janji buruk saya. Allah janji nak azab, dia tak azab. Jadi dengan itu sidang pendengar yang dimuliakan, bahawa makna di sini apa yang kita dapat hari ini, bahawa orang yang buat kesalahan yang bukan syirik tetap akan dapat kemaafan. Tapi janganlah orang yang buat dosa ni dia menganggap tak apa, nanti Allah maaf, tak apa, nanti Allah maaf. Tak, memang Allah akan maafkan, tetapi kamu kena fikirkan, sebelum nak dimaafkan, kamu kena masuk neraka dulu. Kalau sedia dan mampu untuk menanggung azab seksa neraka, buat. Tapi kalau kita tahu bahawa azab itu sengsara, jangan kita buat dosa. Tapi yang yakinnya, tetap nilai iman sebesar zarah tadi membuatkan dia akan keluar daripada neraka, dia tak akan kekal. Maka dengan itu kefahaman kita bahawa yang hanya akan kekal mereka yang ada syirik dalam hati mereka. Wal'ayadzubillah. Mudah-mudahan pencerahan pada hari ini untuk memperkatakan bahawa Allah SWT tetap akan ampunkan kalaupun kesalahan itu sebanyak mana sekalipun, selagi bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahan, penjelasan. Saya kira satu mukadimah yang cukup panjang merangkumi dan memberi pencerahan lah kepada kita ya, tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa membuka ruang dan menawarkan pahala kepada hamba-Nya yang kembali semula ya, bertaubat di atas dosa-dosa khilaf dan juga salah yang dilakukan. Ustaz, kita ada sedikit masa lagi, mungkin kita boleh raikan soalan dari rakan pendengar. Barangkali anda juga ada soalan, boleh hubungi kami 0362051500. Jika berkesempatan kita raikan soalan dari rakan-rakan pemanggil kita. Mungkin saya kongsi satu soalan lah Ustaz ya, dari rakan Facebook kita, Aziliza. Kata, Ustaz, bagaimana dengan suami yang tidak mahu mengampunkan dosa-dosa isterinya sampai mati? Katanya kalau isteri tu walaupun telah berbuat baik dan bertaubat di atas segala perbuatannya, kalau suami tu tak nak maafkan tu macam mana? Walaupun dia dah bertaubatlah dengan Allah. Macam mana Ustaz? Kita tengok kesalahan isteri tadi. Kalau kesalahan dia dengan Allah, dia bertaubat, itu selesai. Kalau kesalahan dia dengan suami, dia telah buat apa yang
terbaik bagi dia. Dia minta maaf, dia minta ampun. Tapi suami ni dia seorang yang agak sombong lah kalau macam tu. Kalau Allah boleh maafkan, kenapa kita tak boleh maafkan? Apa sangat dendam? Kalau baginda boleh maafkan orang Taif, yang mana kalau nak ikut dendam memang tak selesai dengan tindakan Taif yang membuatkan darah baginda menitik-nitik. Tapi kemaafan baginda tu sangat besar, kerana Allah tu Maha Pengampun. Jadi kalau ada suami yang masih bersifat sombong di sini, kita kata dia tak maafkan isteri. Kita tak tahu pula nanti dia dengan Allah di mana. Kita kata saya tak maafkan kamu, tapi kamu, apakah Allah akan maafkan kamu? Jadi maknanya dia kena persoalkan balik. Sebab itu kalau disebut dalam satu kisah di padang mahsyar, ada satu manusia, dia hanya ada satu kebajikan, lain semua maksiat. Satu je kebajikan, dan satu ni tak cukup untuk masuk syurga. Kebetulan ada satu orang ni pula, dia kekurangan satu je, lain semua dah siap, satu je. Kalau dapat satu, masuk syurga. Dia cari di padang mahsyar, akhirnya bertemu dengan satu orang yang ada satu. Jadi kawan ni kata, aku ada satu je. Kawan ni kata, saya satu lagi tak cukup. Engkau ambil je lah ini. Aku satu nak buat apa, syurga pun tak boleh masuk. Biarlah, kau ambil lah, kau masuk syurga. Jadi dia bagi satu kebaikan ni kepada kawan ni. Kawan ni masuk syurga. Yang satu ni, Allah kata, siapa lebih pemurah daripada engkau ataupun aku? Kalau engkau boleh bagi satu, padahal engkau bukan pemurah seperti Allah, maka Allah kata engkau juga masuk syurga. Jadi kalau Allah tu Maha Pemurah, kenapa kita kadang-kadang dengan isteri kita tak nak maaf? Dengan itu, maafkan, Allah akan maafkan kita. Itu yang sebenarnya. Wallahu alam. Saya mungkin sebagai penutup kita kongsikan satu lagi soalan, sekira ada kaitan juga dengan syirik sebagaimana Ustaz sebutkan. Dari Sumaryanti katanya, kalau seorang suami yang pakai susuk kat badan dia, Ustaz, dia tak nak lepaskan susuk dari tubuhnya tu, adakah isteri tu juga akan turut berdosa? Tak, dia sebenarnya manusia ni tak menanggung dosa sesiapa. Suami tak menanggung dosa isteri, isteri tak menanggung dosa suami. Melainkan kalau suami yang suruh. Anak dengan bapa macam tu juga. Bapa tak menanggung dosa anak, anak tak menanggung dosa bapa. Kalau anak buat dosa, kita tak kata bapa berdosa. Kalau isteri buat dosa, kita tak kata suami berdosa. Dosa ni masing-masing siapa buat dia lah. Melainkan kalau dia yang ajar, dia yang suruh, maka dia yang ajar suami dia macam mana nak susuk, dia beritahu, dia ajar macam mana nak buat semua. Sekarang ni kau punya padah lah, sebab kau yang mengajar, maka dia berdosa. Tapi kalau suami buat tanpa pengetahuan dia, dan dia sebagai isteri tak ada lebih, maka dia tak dikirakan berdosa. Jadi sama juga lah Ustaz ya, kalau situasi contohlah kan, isteri dengan anak tu katalah tak nak tutup aurat, tak nak pakai tudung, suaminya lepas dari dosa. Suami dah beritahu isteri, awak tutup. Kalau awak nak keluar daripada rumah, awak dikehendaki menutup aurat awak. Dia tak tutup juga. Jadi suami tak berdosa. Dia tak menanggung dosa. Dia tak boleh lah. Kita kata dia tak boleh nak pergi tampar isteri di depan orang ramai, memalukan isteri dia. Tak. Dia dah beritahu. Tak dengar, itu lain. Kerana dia hanya boleh bertindak luar, tapi dia tidak boleh bertindak untuk paksa dalam sesuatu perkara. Jadi kalau isteri tak buat, itu dia punya hal. Jadi anak pun sama juga Ustaz. Sama juga. Kita dah suruh, dia tak nak tutup juga. Kerana kita nak pukul ni, kita kena pukul ni masa usia 10 tahun. Anak kita 10 tahun kita rotan kerana dia tak tutup aurat, sembahyang tak jaga. Tapi bila dia dah besar, jangan kita masih nak pukul. Isteri kita, jangan kalau dia tak tutup aurat dia tak tutup kepala, takkan kita nak pukul. Jadi kita nasihat dan nasihat. Kalau dia tak buat, dia tak ikut, kadang-kadang depan suami dia tutup, suami hilang, dia buka tudung dia, maka itu dialah tanggung dosa dia. Itu dia. Saya baik. Dan kita dah sampai ke penghujung Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan kepada penutup perkongsian kita hari ini. Kesimpulannya, sidang pendengar yang dimuliakan, bahawa segala dosa bukan syirik, ada harapan untuk memang pun Allah akan maafkan, walaupun tidak ada taubat yang disusuli atas dosa tadi. Tetapi kita tak tahu berapa tempoh masa yang akan dilalui oleh seorang itu dalam neraka. Tapi harapan di sini menandakan atau menampakkan bahawa mahalnya harga iman.
harga iman sebesar zarah tadi, itu kebaikan yang paling kecil. Kerana tak ada syirik, ada iman sebesar zarah, tetap akan dapat kelepasan. Jadi kalau itulah harganya, apa tidak kita boleh buat sesuatu yang boleh menjadikan iman kita bukan sezarah, tapi sesuatu yang cukup kuat, iman yang cukup besar, iman yang cukup gemuk, yang cukup sihat, yang cukup tinggi, yang mempunyai kekuatan, yang membolehkan kita jaga solat, iman yang membolehkan kita bercakap benar, iman yang membolehkan kita amanah, menutup aurat, jaga hak sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak. Iman yang macam itulah yang boleh kita pandang kebaikan-kebaikan yang kita boleh bantu, sentiasa istighfar untuk diri dia dan untuk orang lain. Iman yang macam itu kita nak cari dan kita usahakan. Wallahu a'lam bissawab. Saya baik. Terima kasih banyak kepada yang berbahagia Ustaz bersama kita pada hari ini. Al-Fadil Ustaz Ahmad Fazli Al-Yamani berkongsi tentang pengajian kitab Matan Zubat dalam rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi jika ada kelapangan lain ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.